Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini berkaitan dengan pendakwaan Najib Tun Razak. Kita dikejutkan selepas beberapa ratus hari, akhirnya pendakwaan menutup kes dalam kes Najib 2,27 bilion 1MDB. Pihak pendakwaan hari ini menutup kes dalam kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB bernilai RM 2,27 bilion terhadap Najib Razak selepas 6 tahun sejak bekas Perdana Menteri itu pertama kali didakwa pada tahun 2018. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib petang tadi memaklumkan pihak Pendakwa Raya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menutup kesnya selepas 50 saksi memberi keterangan untuk pendakwaan. Memandangkan tiada lagi saksi, dengan itu kerana tiada lagi saksi yang perlu dipanggil oleh pihak pendakwaan dan tiada lagi pemeriksaan balas oleh pihak pembelaan, dengan itu saya ingin menutup kes pendakwaan. Setelah sekian lama, selepas 235 hari perbicaraan dalam tempoh 6 tahun dan 50 saksi pendakwaan, pihak pendakwaan ingin menawarkan saksi-saksi ini dalam senarai bertulis kepada pihak pembelaan dalam perbicaraan peringkat pembelaan jika pembelaan Najib dipanggil, kata Akram kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Quera. Hakim kemudiannya menetapkan 19 hingga 22 Ogos untuk hujahan lisan yang tidak melibatkan saksi dan hanya melibatkan hujah lisan oleh pihak pendakwaan dan pembelaan. Mahkamah akan menetapkan tarikh kemudian untuk menyampaikan keputusannya sama ada Najib perlu membela diri terhadap 25 pertuduhan itu. Pendakwa Raya mendakwa Najib menerima RM 2,27 bilion yang diseleweng daripada dana 1MDB antara tahun 2011 dan 2014. Bagaimanapun, pasukan pembelaan Najib berhujah bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak mengetahui sebarang salah laku di 1MDB dan sebarang salah laku yang mungkin berlaku adalah semata-mata didalangi oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo dan ahli pengurusan 1MDB. Najib yang juga bekas pengerusi lembaga penasihat 1MDB juga sebelum ini berhujah bahawa Raja Abdullah dari Arab Saudi menjanjikan sumbangan kewangan kepada tertuduh untuk tujuan politik. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM 2,27 bilion daripada 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli parlimen pekan itu didakwa melakukan kesalahan di Islamic Bank Berhad, Cawangan, Jalan Raja Chulan di Bukit Selon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Mengenai 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 hingga 30 Ogos 2013. Kementerian Kewangan diperbadankan memiliki 1MDB sepenuhnya dengan Najib adalah pengerusi lembaga penasihat. Tertuduh pertama kali didakwa pada 20 September 2018 dan perbicaraan jenayahnya bermula pada 28 Ogos 2019. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini perkembangan terkini tentang siasatan pengisytiharan harta yang dimiliki oleh anak-anak Mahathir. Beberapa waktu yang lepas kita sudah digemparkan dengan keputusan SPRM yang memberikan peluang demi peluang kepada anak-anak Mahathir untuk membuat pengisytiharan harta, sehingga ramai netizen yang tertunggu-tunggu berapa sebenarnya harta kekayaan keluarga Mahathir ini sehingga begitu lama mereka perlu mengisytiharkan harta.
Kini terbaru beberapa jam yang lepas, SPRM sekali lagi bersetuju melanjutkan tempo pengisytiharan harta anak Dr. Mahathir. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi kejutan besar, sehingga membawa kepada pelbagai persoalan yang timbul yang baru. Ada netizen kata, berapa lama lagi kah baru selesai pengisytiharan harta anak-anak Tun Mahathir, keluarga Mahathir ini? Sehingga mula timbul pelbagai andaian bahawa mungkinkah kekayaan mereka itu cukup banyak untuk dinilai sehingga memerlukan masa. Ini kalau tak silap sudah kali ketiga mereka memohon pemanjangan waktu tempo untuk pengisytiharan harta. Kalau orang-orang biasa, kalau orang-orang rakyat biasa, pengisytiharan harta mungkin hanya ambil masa sehari dua. Tapi kali ini anak-anak Tun Mahathir sudah dapat pelanjutan tempo yang entah berapa lama sudah. Jadi saudara-saudara sekalian, SPRM kali ini bersetuju sekali lagi untuk melanjutkan perbincangan berhubung lanjutan tempo untuk dua anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengisytiharkan aset mereka kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih berjalan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, beliau bersetuju untuk memberi tambahan tempo kepada Tan Sri Mokhzani dan Mirzan selepas tempoh yang ditetapkan sebelum ini masing-masing pada 25 dan 29 Mei 2024. Pihak peguam Mirzan dan Mokhzani sudah berhubung dengan penyiasat saya dan kita tetapkan tempoh tarik yang mereka kena mula isytiharkan, katanya. Jadi kita setuju dengan yang itu, katanya selepas majlis menghadiri majlis pra-pelancaran projek penerbitan dan program penerapan nilai integriti anti rasuah usaha sama SPRN ITBM Institut Penterjemahan dan Buku Malaysia di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Kemarin Azam Baki memaklumkan SPRM masih belum menerima notis pengisytiharan harta daripada Mokhzani dan Mirzan serta mengesahkan berlaku perbincangan antara SPRM dan peguam mereka. Pada 26 April lalu, kedua-dua anak Dr. Mahathir itu diberikan tempoh lanjutan 30 hari lagi untuk mengikrarkan aset masing-masing kepada SPRM. Dilaporkan pada 18 Januari lalu, kedua-dua ahli perniagaan itu diberi notis untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Sementara itu, Azam memaklumkan kes dua pegawai kanan polis yang dituduh menerima rasuah 1.25 juta untuk menutup jenayah ahli perniagaan berkaitan pembelian senjata api oleh warga Israel dikendalikan sepenuhnya polis Diraja Malaysia PDRM. Tindakan proaktif PDRM adalah amat disanjung dan mereka sudah pun dituduh di mahkamah. SPRM tidak akan mengambil apa-apa siasatan lanjut berhubung perkara itu. Katanya ketika ditanya sama ada, SPRM akan melakukan siasatan lebih mendalam terhadap kes itu. Semalam, dua pegawai kanan polis berpangkat Assistant Commissioner dan Deputy Superintendent didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menerima rasuah 1.25 juta untuk menutup kes jenayah ahli perniagaan berkaitan pembelian senjata api oleh warga Israel. Bagaimanapun, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Perakaunan Forensik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJ Bukit Aman, Assistant Commissioner Chin Kian Kong 54 tahun dan Ketua Unit Siasatan Jenayah
Cryptocurrency JSJ Bukit Taman, Dupati Superintendent Suhairon Abdullah 42 tahun mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadap mereka di hadapan Hakim Azura Alwi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan terkini berkait dengan anak-anak Tun Mahathir. Dan pada masa yang sama, beberapa hari yang lepas juga Rosmah Mansur juga telah diarah untuk memfailkan pembelaan saman 1MDB yang bernilai US $346 juta pada 4 Julai nanti. Saudara-saudara sekalian, ini ialah pendedahan yang paling menarik berkait dengan berkait dengan siasatan aset kekayaan anak-anak Tun Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa Anda tinggalkan komen Anda berkait isu ini. Isu ini menjadi panas apabila sudah mendapat lebih kurang, kalau tak silap, 2 atau 3 kali pelanjutan untuk menghantar notis istihar harta anak-anak Tun Mahathir. Ada yang kata memanglah ambil masa yang panjang sebab sudah berpuluh tahun kes itu, ataupun berpuluh tahun aset mereka perlu disenaraikan. Tapi ada juga netizen kata, terlalu banyak sangatkah yang mahu disenaraikan sehingga mengambil masa pelanjutan demi pelanjutan lagi. Ada juga yang menyindir, kata mereka, kalau kami ini orang-orang biasa, nak istihar ambil masa 2, 3, 4 jam. Sehari 2 hari aja selesai. Bahkan ada juga yang menyindir, tak sampai 5 menit pun nak tulis aset yang aku miliki, kata mereka. Ada sebiji rumah, sebiji kereta, dan seorang istri, cukup asetnya, kata mereka. Tapi tak tahulah berapa banyaknya aset yang dimiliki sehingga perlu pelanjutan tempo, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan demi ulasan daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.